Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Sementara nak tunggu sembahyang Isyak ni, saya nak kongsi sedikit lah berkaitan dengan COVID-19 yang mungkin anda dah tahu ataupun perlu tahu. Okay, COVID-19 ni virus corona. Dia akan dia akan menjangkiti pesakit-pesakit yang terdedah, tapi ia lebih berisiko kepada pesakit-pesakit yang mempunyai masalah yang telah berumur. Maksudnya pesakit tu telah berumur tua, 60, 70, 80. Okey, lagi satu pesakit yang berisiko mendapat komplikasi daripada jangkitan COVID-19 ni dan lemah untuk melawan virus ni adalah orang yang ada masalah penyakit sekunder, darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung. Nombor 3, dia perokok tegar ataupun dia mengalami masalah, memang sedia ada masalah pernafasan. Contohnya dia memang recurrent bronchitis ke, dia ada asma ke, dia ambil prolonged steroid ke, ataupun dia mempunyai dia perokok tegar, saya dah sebut tadi. Okey, lagi ialah penyakit medikal yang lain. Contohnya dia mengambil rawatan kemoterapi, kanser, ataupun dia ni dia punya imun, dia punya darah putih, limfositopenia, kekurangan darah putih, peningkatan dari segi dia punya neutrophil, dia punya peningkatan daripada liver enzyme dia, contoh SLT, LDH, urea, lebihan lebih end product dalam badan kita, and then lebihan end product dia benda-benda ni badan dia banyak, jadi dia senang dapat risiko daripada kesan COVID-19. Okey, yang lain itu tak ada detail sangat. Okey, lagi satu, incubation period dia. Dari ada kajian artikel yang saya baca, kajian yang dibuat pada 4 Januari hingga 24 Februari, dia orang mengatakan 5 incubation period dia berlangsung 2 hingga 14 hari. Dalam 2 hingga 14 hari itu, 5.1 hari itu adalah masa yang virus tu memendam di dalam badan. Dia tak mengaktifkan, dia senyap dalam badan, dan orang yang terjangkit tu tidak tahu pun dia ada jangkitan COVID-19. Okey, kebanyakan pesakit-pesakit yang dijangkiti COVID-19 ni, dia mula mengeluarkan simptom pada hari yang ke-9, puratalah hari ke-11.5, maksudnya daripada hari ke-11 sampai hari ke-12. Masa ni dia adalah simptom. Simptom yang paling banyak yang didapat, yang terselah, most of the symptom come from the patient COVID-19. Kebanyakan simptom yang datang daripada COVID-19 adalah demam tinggi. Saya ulang, kebanyakan simptom yang dilihat, yang boleh kita dapati daripada pesakit adalah demam tinggi. And then dia menyumbang pada, dalam artikel tersebut dia menyumbang pada 96%. Okey, selain daripada batuk, selain daripada demam tinggi, antara simptom-simptom dia lah sakit tekak, sakit badan, dan 55% akan menunjukkan simptom sesak nafas. Okey, dalam incubation period ni, dalam 11 hingga 12 hari yang dia telah menunjukkan simptom, masa ni dia akan mendapatkan rawatan. Sebelum 12 hari sebelum tu, dia mungkin telah mendedahkan penyakit dia ni kepada orang lain. Dia dah pergi pasar raya, dia dah pergi pasar raya, dia dah pergi bank, dia dah pergi jumpa kawan-kawan jiran-jiran sebelah. Ini yang kita takut. Sebab tu PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ni sangat penting. Saya ulang, PKP ni, Perintah Kawalan Pergerakan, sangat penting. Walaupun kita rasa kita sihat, Boleh faham tak ni? Saya harap boleh faham sebab saya risau
jumlah kapasiti tenaga kesihatan, tenaga kerja kesihatan, doktor, jururawat telah mencapai tahap maksimum. Kapasiti fasiliti juga telah mencapai tahap maksimum. Okey. Jangan sampai satu masa nanti doktor perlu memilih siapa yang perlu hidup, siapa yang perlu mati. Ini kita nak jauh, ya Allah ya Tuhanku, jauhkanlah, janganlah ia berlaku. Dan saya takut ia terkena pada saudara-saudara kita sendiri. Okey. Apa yang lagi satu, bila kita rasa kita sakit atau terdedah pada pesakit COVID-19, kontak tak termasuk kontak saja, individu kontak, saudara mara dia, kawan-kawan dia yang pernah terdedah pada kita, dia dah terdedah dengan orang tu dan dia expose dengan kita, maksudnya indirectly juga kita kena berhati-hati. Contoh, kalau kita rasa kita terdedah, cuba self-isolate kita sendiri. Contohnya, dalam rumah itu sendiri anda perlu kuarantin diri anda daripada anak-anak dan suami. Dan jika anda rasa anda perlu mendapatkan screening COVID-19, tolong telefon center COVID-19 direct line KKM yang disediakan dan ikut arahan yang diberi. Sebelum pergi itu, jangan bawa siapa-siapa, kalau boleh pergi sendiri, pakai mask dan pergi terus, jangan singgah mana-mana. Okey, itu satu. Lepas tu, amalan-amalan yang boleh kita buat untuk mencegah COVID-19. Satu, ini yang dicadangkan oleh WHO. Sentiasa basuh tangan. Jika boleh, sekarang ni famous pasal hand sanitizer. Saya faham hand sanitizer memang bagus dalam keadaan kita bergerak, kita masuk dalam poket, senang kita nak pakai. Tapi bila dekat rumah, kita pakailah air dengan sabun. Ia lebih berkesan sebab air dengan sabun ni tidak mematikan normal flora sebab dia tidak menggunakan alkohol. Whereas hand sanitizer ada alkohol 60%. At least kalau kita selalu guna, dia akan mematikan normal flora dan kita senang mendapat kita punya kulit dah kurang daya tahan. Jadi sebaiknya kita tidak boleh rely 100% pada hand sanitizer. Kita gunakan sabun dengan air. Dekat rumah kan ada sabun dengan air. Basuh tangan sekerap mungkin, at least 20 second. And then apa lagi? 20 second. Dan kalau tangan tu kotor, hand sanitizer tak boleh membantu. Visibly dirty. Kita nampak tangan jari kita kotor. Kita sentuh habuk-habuk, memang nampak, memang tak selesa. Kita kena basuh sabun, pakai sabun dengan air. Okey, satu lagi, kita kena basuh, kita kena jarakkan jarak. Kita kena jaga jarak maksudnya 1 meter, sebab air kalau batuk ke bersin, dia akan boleh berjangkit dari orang yang terinfeksi kepada orang yang tak kena dalam jarak 1 meter. Kalau lebih pun tak apa, 1 ke 2 meter. Tu yang orang panggil social distancing. Sebab social distancing 1 meter memang zaman dulu lagi. Kalau ikut kat katil-katil, kenapa jarak dia macam tu? Sebab social, nak elakkan jangkitan daripada cairan, macam batuk, bersin dan batuk. Okey. Dan satu lagi, saya cakap social distancing, jaga jarak dekat mana-mana yang nak pergi, jaga jarak, pasar ke, dekat bank ke, mana ke, dekat pam minyak ke, jaga jarak. Saya ulang, jaga jarak anda antara satu sama lain. Walaupun jangan salam, jumpa kawan salam tak payah. Jaga jarak, cakap kuat sikit tapi jarak 1 meter lah. Walau nak cakap boleh tapi 1 meter jarak.
Okey, tu jaga jarak Nombor 1 tadi saya cakap basuh tangan pakai air dan sabun. Kalau tu kalau selang-selang lah dengan hand sanitizer. Nombor 2, jaga jarak. Seorang jaga jarak. Nombor 3, disinfektan tempat-tempat yang selalu disentuh. Contoh, okey, katakanlah saya jururawat, saya balik, saya dah sentuh kerusi ke, saya dah sentuh tombol pintu-pintu dekat rumah ke, saya akan disinfektankan tempat-tempat yang saya telah sentuh. Okey, kalau boleh, saya selalunya balik terus mandi, baju tu memang terus cuci ya. Okey, kalau boleh dekat rumah tu mop dengan Dettol. Dettol memang untuk bagus untuk disinfektan ya. Bukan saya promote, tapi memang kalau anda baca dekat belakang tu memang dia spesifik coronavirus untuk disinfektan 2 kali sehari dan balik daripada tempat kerja ke, balik daripada luar pergi pasar ke, pergi mandi dan salin baju. Baju tu jangan bersepah, kena basuh terus Okey, kita tak tahu siapa yang kita jumpa dekat luar Okey, dapat. Okey, itu disinfektan. Yang lain-lain tu nanti saya cerita lagi lah, sebab saya tak boleh record apa lagi jaga basuh tangan, distancing, disinfektan. Kalau jika anda batuk, jangan tutup mulut dengan tangan. Pakai macam ni. Tutup mulut, pakai itu ataupun pakai tisu. Tisu tu hanya boleh digunakan sekali, lepas tu buang. Cough ethic. Okey, yang lain-lain tu kita sambung lain kali lah. Itu saja, harap memberi manfaat. Assalamualaikum.